أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Astaghfirullah al-azim. Yang dihormati kursi majlis, seterusnya hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kerana ada atas dunia ni. Cukuplah sebab ada, dulu kan ada pun kan. Mula-mula ni minta maaf banyak. Sebab apa? Pergi merata. Tak ada dia apa, bila tu surau tadi buat cari. Harap kat map tipu kita, pusing tentang tu, pusing tentang ni. Bukan salah map, salah saya lah. Saya duk ingat surau lain, saya ingat Sutera Prima. Saya pergi sana lah. Itulah saya pening ni kan. Baru balik. Saya baru balik daripada Paris kemarin. Kena macam orang. Betul tapi duduk 15 hari, duduk sana 15 hari. Baru balik ni. Kalau kabut pening ni dah. Minta maaf banyak-banyak. Dan alhamdulillah kita ada atas dunia ni. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Sebelum ada di sini, tuan-tuan ada di mana? Sebelum ada di dunia ni, tuan-tuan ada di mana? Macam mana nak cerita bab hati mati ni? Tajuk dia, hati yang memang mati-hati lah. Tanya tak jawab. Mari saya beritahu, saya lah senang, saya beritahu saya lah. Saya lahir tahun 1967. Saya lahir tahun 1966. Saya ada di mana? Dalam perut mak saya lah. 1965. Mana boleh tak tahu? Sebut tak tahu, memang fail lah. Memang hati mati tu ya. Pasal apa kata tak boleh tak tahu? Mana nak tanya? Duit RM10 warna apa? Tu tahu? Pasal apa duit tahu, hari tak tahu? Tengok. Tuan-tuan jangan nak muhur ni, bukan benda muhur ni, benda betul ni. Benda lain tahu, cerita ni tak tahu. 1965 saya ada di mana? Dalam tulang belakang bapak saya lah. 1964 saya cerita, tuan-tuan relate lah ni tuan-tuan. Tu yang saya cerita ni. 1964 saya dah tahu lah. Sebelum wujud ni, tuan-tuan tengok wujud dah ni, sebelum wujud ni tahu lah tu. Pandai main atas dunia dia buat layak buruk. Lepas tu nak balik jumpa dia. Ingat apa? Ingat memangnya benda ni. 1965 64 saya adalah ilmu Tuhan. Dan Tuhan abang kita semua ni, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada insan suatu masa yang dia tidak pernah wujud? Nampak tak wujud? Nampak tak wujud tu? Tak pernah wujud dan tidak boleh disebut-sebut. Nak panggil apa? Tak ada sebab tak ada. Sebab tu saya tanya, pasal apa ada? Ni ada ni untuk cerita apa ni? Nak cerita apa kat Tuhan? Nak abang hantar kita orang alim? Nak abang kita tiup warang? Nak abang kita rajin semayang? Nak cerita kat dia tu kah? Nak abang, ya Allah, aku main semayang maghrib 3 rakaat kerana hang. Tuhan tak tahu kan sebelum kita abang? Pasal nak cerita hati yang mati. Orang mati hati dia tak ambil tahu lah benda-benda ni. Yang dia kira buat hal ni Tuhan bagi hal ni, buat hal ni Tuhan bagi hal ni. Jadi Tuhan tak tahu sebelum buat, lepas buat baru dia tahu.
Lepas kita buat baru, oh semayang maghrib 3 rakaat, kita nak bagi pahala kan. Tuhan lagu tu lah. Habis tu usalli lillahi ta'ala, Tuhan tak tahu. No, sorry lah. Masuk bab ni saya nanti jadi hangat telinga. Tuan-tuan tahan telinga saya nak kata. No. Lagi masuk insya ni, tak berhenti, tak semayang, kita yung lah. Peluang saya boleh kata, saya nak kata kat tuan-tuan, bukan nak kata, nak habaq. Jadi kita ni tak ada, Tuhan lah yang bagi. Ada. Pasal apa dia bagi dah? Agak-agak sebab apa dia buat kita ni? Sebab dia nak jawab pun tak apa clear. Sebab apa dia buat kita? Untuk apa dia buat kita? Oh, untuk kita nak buat ibadat sembah dia. Orang Yahudi sembah dia. Tak kan? Dia buat tak? Dia buat. Orang Nasrani sembah dia tak? Tak. Dia buat tak? Dia buat juga. Orang Majusi sembah dia tak? Tak. Dia buat tak? Dia buat juga. Pasal apa dia buat juga walaupun dia buat tu tak sembah dia? Kalau kata buat kerana nak suruh sembah dia. Untuk apa? Untuk apa? Nak sembah. Dan sejauh mana dah sembahan kita tu menegakkan dia sebagai Tuhan? Allahu Akbar, dia pun jadi Tuhan kerana sebutan kita Allahu Akbar. Jauh mana? Hebat mana perkataan Allahu Akbar sehingga dia tertegak menjadi Tuhan? Nak tengok hati mati ke tak mati bab ni? Lah ni seluruh penduduk bandar Sunway. Ni apa dia tu ni? Pauh Jaya. Seluruh penduduk Islam Pauh Jaya ni tak mau main surau, tak mau main masjid, Tuhan miskin tak? Dah. Seluruh penduduk Pauh Jaya main semayang, bengkak dede, Tuhan kaya lah. Habis tu main orang. Anu dah. Kalau taat, bila kita mula taat dan bila Tuhan kenal kita? Beritahu, kalau dah taat. Bila Tuhan kenal kita dan bila kita mula taat? Sejak bila mula taat ni? Betul yang kita taat? Kau taat tiru kan? Oi, ustaz ni tiru. Tiru je, betul bukan tahu pun. Ustaz tahu mana? Lah ni saya nak tanya, tengok pada simple je tuan-tuan jawab. Rukun semayang nombor 10 apa dia? Tuan tahu tak kata kita tak tahu? Abang kan ni, jawab tadi tu, abang, rukun semayang nombor 10 apa dia? Yang tu pun tak tahu nak cerita besar ni. Lagi bungkus yang tu. Wih, tu teruk sangat ustaz nak cerita. Mana boleh tahu tu? Tak ada benda senang. Yang tak boleh tahu dia apa dia? Bulu kening belah kanan kita ada apa lah? Tu kot tak tahu. Rukun qauli nombor 3 apa dia? Rukun perkataan solat nombor 3. Wajib kena sebutnya apa dia? Yang tu pun kita tak tahu. Bukan tak tahu, tak ambil tahu. Kalau tak tahu tak pasang lah ni. Benda ni semua atas orang tahu pasal ni. Bukan tak tahu, benda tu tak ambil tahu. Pasal apa? Saya kata dah tadi, sembahyang tu taklid, tiru, bukan buat betul. Tiru je. Bagaimana tiru? Orang rokok kita pun rokok, orang sujud kita pun sujud. Pasal apa orang rokok? Mana kita tahu? Oh, rokok nak sembah Tuhan. Orang Nasrani buh Tuhan dia depan, dia apa sembah tak? Sama lah. Orang Majusi pun buh Tuhan dia depan, dia apa sembah juga. Orang Yahudi pun buh Tuhan dia depan, dia apa sembah juga. Kita orang Islam pun buh Tuhan depan, sembah juga. Sama. Tak mana beza kita dengan dia? Kita pakai kepiah. Orang Yahudi pakai? Pakai kan? Orang Yahudi umur 9 tahun pakai dah. Oh, kita pakai serban. Sing pakai sing. Agak-agak serban sing banyak mana agak-agak? Oh, kita simpan janggut. Ya, sila. Azan dah. Allah masuk insya-Allah. Allah, sila. Allah alam. Boleh kan? Tak mana lah, tak tahu. Okey. Kalaulah kita dijadikan untuk buat ibadat, kalaulah kita ni Tuhan buat kita untuk buat ibadat sembah dia, lemahlah Tuhan tu kerana memerlukan ada yang lain untuk menyembah dia. Sebab kalau tak ada siapa pun dia tetap Tuhan.
Tentu ada sebab lain kenapa dia buat, kenapa dia cipta. Tentu ada sebab lain. Kalau kita kata sebab untuk kita mai nak menyembah Allah, mai kita nak sembahyang, mai kita nak sujud, kita nak puasa, kita nak perhambakan diri pada Allah, kita tinggal sembahyang pun lama. No? Umur 15 wajib kena sembahyang. Betul-betul sembahyang umur apa? 15 sampai 16 ada 365 hari. Siapa di sini selama 365 hari sekali tak nak tinggal solat? Katanya tentu saja kita muhurnya lah. Tu hak tinggal semayang teruk sangat lah. Ni adalah semayang main-main ni pun berlambak juga. Kalaulah main tujuannya untuk kita menyembah Tuhan, lemahlah Allah Ta'ala itu memerlukan hamba untuk sembah dia, memerlukan hamba untuk menyatakan dia lah hebat kerana semua ni hamba dia. Lemah. Sedangkan dia berdiri tanpa ada apa-apa sebab. Dia adalah Tuhan. Kita ada pun dia Tuhan, kita tak ada pun dia Tuhan. Tapi persoalan yang saya tanya tentang sebab nak relate dengan hati yang mati, hati yang tak tahu kenapa aku ada. Tu hati mati tu. Dia melihat benda, dia tak tahu apa yang dia lihat. Sebenarnya dia lihat apa? Contoh-contoh. Tonton tengok apa ni? Nah, abang pun tak berani lah. Tonton tengok apa ni? Ayam dengan gelas. Sekali lagi saya tanya, abang betul-betul tonton tengok apa? Nah, abang tak ni kenal. Abang tak kenal lah. Tonton tengok ayam dengan gelas. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, tadi tuan-tuan semayang, tuan-tuan baca tahiyat. Dalam bacaan tahiyat ada kalimah syahadah. Tuan-tuan kata apa dalam kalimah? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada yang lain melainkan Allah. Tuan-tuan kata Allah ke? Tuan-tuan kata gelas dia. Tuan-tuan apa saya tadi? Tuan-tuan kata apa? Tuan-tuan nampak kebesaran Allah ke nampak gelas? Nampak? Maknanya syahadah kita kata dalam solat tu, syahadah ikut ke syahadah faham? Tadi macam mana? Ada yang bukit turut je dah. Walhal nyata tak di sini 99 nama Allah? Nyata? Paling tidak nyata 2 nama besar. Paling tidak Rahman, Rahim. Tak nampak pun Rahman, Rahim. Nampak gelas dengan ayam. Mulut hari-hari kata asyhadu an la ilaha illallah. Berapa kali sehari? Kira tu pula. Untuk kira lah, kira habang kan, untuk kira lah. No? Tahiyat ada 9 kali, mestilah ucap 9. Nak ucap perkataan aku menyaksikan engkau wahai Tuhan, kena ada wudu. Ingat memang nak ucap tu. Kita ucap buat tak tahu ya. Tanya hang ucap apa? Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lah ni betul ke hang saksi Tuhan? Betul. Lah ni apa dia ni? Gelas dengan ayam. Kita nampak dah silap kita di mana. Habis tu nak kata apa ustaz? Paling tidak boleh sebut perkataan Subhanallah. Suci wahai Tuhan. Pasal apa? Hang buat gelas dengan ayam ni tak ada siapa pun campur tangan. Apatah lagi hang buat diri aku, tak ada siapa campur tangan. Memang hang buat dengan diri kebesaran hang. Tu baru hati hidup. Tapi kita tak nampak. Kita nampak benda tu ya. Tuan-tuan tengok duit. New duit senang. Buat habang dengan beberapa ni clear. RM10. Dia pada sakit bagi kat tabung lah. Kita tengok RM10. Kita tetap nampak RM10. Betul? Tanyalah siapa, tanyalah ustaz mana pun tak nampak RM10. Wahai nampak apa ni? Sebenarnya nampak Ar-Razzaq yang maha memberi. Tak nampak pun Razzaq, nampak RM10. Tadi kata nampak Tuhan. Subuh kata sekali, Zuhur 2 kali, Asar 2 kali, Maghrib 2 kali, Isya 2 kali. Tak 9 kali kata. Tapi tanya tetap tak nampak Allah Ta'ala tu. Dia nampak duit. Betul tak Nabi kata ada 73 kaum di umat aku, 1 je masuk surga, 72 masuk neraka. Agak-agak 1 ni mana? No? Minta maaf ni abang tu ya ni. Minta bunyi abang tu apa ada diri kita. Jadi saya nak bagilah jawapan dia. Kenapa Tuhan buat main ni? Kenapa bagi ada ni? Nak suruh kita menikmati nikmat kewujudan. Asal tak ada, lah ada, nikmatilah. Setelah nikmati, balik kat aku. Dulu ada mata tak? Tak ada. Siapa buat mata? Dia lah buat. Nak suruh apa? Nak suruh
Selama duk tengok, ingat kat benda ke ingat kat Tuhan? No, kalau tak percaya kata ingat kat benda, mai saya beritahu. Tuan-tuan tengok betul tak? Tak betul, bangun sanggap. Tak betul, Ustaz. Tak betul guna? Cerita betul. Kita sembahyang duha kerana apa? Tengok, murah dia. Sembahyang duha kerana murah rezeki. Rasulullah sembahyang duha kerana apa? Tengok tak? Betul tak? Betul tak sembahyang duha kita kerana apa? Tanyalah mana pun. Apa fadilat sembahyang duha? Murah. Ananda Krishnan dia pernah sembahyang duha? Dia pernah sembahyang duha? Dia tak pernah. Dia kaya dah anak kita ni. Tu tak sembahyang duha pun kaya. Konsep kita tetap melihat kerana sembahyang duha je kita pun murah rezeki. Tuhan lemah, hang kena sembahyang dulu baru bagi rezeki. Tengok konsep kita faham guna. Walhal, kenapa Nabi sembahyang duha? Sebab aku melihat kebesaran Allah di balik kejadian duha. Aku lihat kesempurnaan Tuhan. Kamil, sifat sempurna. Aku melihat kebesaran Tuhan, qahar, sifat hebat dia. Aku melihat keindahan Tuhan, jamal. Aku melihat kecantikan Allah Ta'ala jalan di waktu duha tu. Sebab tu aku semayang. Kita semayang macam mana mata hak Tuhan bagi ni tengok benda buat apa? No, baik saya cerita hari. Sorok ni. Pasal apa sorok? Pasal tuan-tuan tak melawan kan? Saya cerita tuan-tuan melawan tak ini dah juga kan? Tengok semua pekat sengak kan? Nak suruh melawan ke? Bukan, nak bagi bangun kebenaran tu. Jangan duk turun. Faham betul, faham sungguh, benar betul, baru bangun. Ikutnya. Sebab tu orang Islam hancur ni kerja duk ikut ya. Faham sungguh bukan arti kan? No. Jadi kita ni Tuhan bagi mata, suruh tengok. Bila tengok, baliklah kat dia. Tengok bunga. Saya pergi jauh sikit ni. Tuan-tuan tengok bunga ni, bunga tu tuan-tuan nampak apa? Apa yang kita tahu tentang bunga ni? Dia hanya satu benda yang cukup cantik lah. Betul? Satu benda yang cukup cantik. Siapa perkenal kat kita kata bunga cantik? Kita tahu sendiri ke ada yang perkenal? Hak perkenal ni kita tahu hak perkenal ni. Kita tahu bunga cantik. Siapa duk bagi tahu dekat kita kata bunga cantik? Yang ni kita tak tahu. Walhal, mai sahabat tuan-tuan yang sebenar apa dia? Kita tengok bunga cantik ke Tuhan tengok kita yang lebih cantik? Hak mana satu? Hak mana satu ke? Allah Ta'ala tengok kita yang lebih cantik ke atau kita tengok buka cantik? Tuhan kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah aku cipta manusia ini semulia-mulia kejadian. Pasal apa kita mulia? Sebab apa Tuhan kata kita mulia? Sebab apa? Pasal kita ada satu kelebihan yang tak ada pada benda-benda lain. Nak cerita banyak, saya cerita dua. Nak tengok kelebihan kita ada. Lembu Tuhan cipta, kita pun Tuhan cipta. Apa beza lembu dengan kita? Bagus. Maknanya bukan lembu lah, orang. Masih dia tahu. Okay. Nanti saya abang pasal apa saya kata. Saya tak kata kosong. Tuhan abang tau. Saya nak abang dulu pasal apa. Lembu ada berapa mata? Kita ada berapa mata? Nilai mata sama tak dengan lembu? Sama lah kan? Lembu ada tubuh, kita ada tubuh. Tapi lembu tak ada akal, kita ada akal. Apa kelebihan akal? Apa lebih akal ni? Dia boleh mengetahui. Apa kehebatan orang yang mengetahui? Apa hebat dia? Orang yang tahu ni hebat dia apa? Dia boleh memahami. Dan apa kelebihan orang yang faham? Dia boleh membezakan. Apa kelebihan orang yang dapat membezakan? Dia boleh pilih. Inilah lebih kita boleh pilih. Kita tahu mana dia gelap, mana dia cerah. Sebab kita tahu, kita boleh pilih. Lembu tahu tak mana gelap, mana cerah? Apa bukti lembu tak tahu? Dia boleh makan rumput dalam gelap.
Dia boleh makan rumput, hujan lebat, dia boleh makan lagi. Pasal apa? Dia tak tahu. Tiba-tiba kita pun tak tahu juga. Macam mana? Tengok gelas tak tahu, tengok benda ni tak tahu, tengok apa benda pun kita tak tahu. Macam mana kedudukan kita dengan Tuhan ni? Hak ni tak tahu, hak ni tak tahu, apa yang kita tahu? Tuhan tunjuk waktu maghrib, tak tahu apa juga. Tuhan tunjuk waktu subuh, tak tahu apa juga. Dia bagi beza. Dia bagi fajar macam lain, supaya kita boleh beza tu. Dia bagi duha macam lain, dia bagi zuhur macam lain. Makhluk lain tak kenal, kita je kenal. Tiba-tiba di balik fajar, di balik syuruk, di balik duha, di balik zuhur, kita tak kenal yang mencipta tu. Kita tak kenal yang duk bagi tahu tu. Kita orang yang hati dia mati. Yang ni lah. Ni mati hati ni. Bila yang tu jadi, kalau kita buat amal nak apa? Kita nak faham? Kita dengan Tuhan ni ke? Aku buat ni yang nak begini ni, aku buat ni yang nak begini ni. Jadi Tuhan ni tak ada akal lain, jadi welfare yang benar. Hang buat ni, aku bagi ni. Sebab tu perangai kita ikut apa yang kita faham. Bulan Ramadan, pahala banyak, dia kumun main penuh. Bulan Syawal, pahala korang, dia tak main. Kalau begitu, dia kenal Tuhan ke dia kenal bulan? Berlaku kat kita apa? Sembang lah. Berlaku kat kita sampai hari ni, duk berlaku lagi. Mana lebih kita kenal? Kita kenal pagi Jumaat, kuliah pagi Jumaat, ada sujud sejadah ke kita kenal Tuhan tu? Tak kenal pagi Jumaat, kenal Tuhan tu sebab tu kopi kerana dia tu, bukan kerana sujud sejadah tu. Selama kita duduk main, kerana sujud sejadah ke kerana Tuhan tu? No? Bukan tuan-tuan lah, tuan-tuan nampak je special sikit. Pasal apa? Saya duduk tengok, bukan tua sangat. Saya dah mengajar 20 tahun tuan-tuan. Tengok orang main masjid dengan orang tua. Pasal apa? Pasal dia main bukan kerana Tuhan, dia main kerana tua. Lah, saya hamba betul ni. Tengok nak. Saya bagi 10 sebab main masjid. Surau saya kira, surau bukan tuntutan, masjid tu. 10 sebab main masjid. Pertama, main sebab dia pegawai masjid. Tuan-tuan buat muka serius. Tengok meluat. Tuan-tuan buat muka serius. Tuan-tuan buat, tengok apa yang tak kenal. Tengok muka kenal. Kedua, main sebab kubur dekat. Kubur dekat dengan dia lah. 3, main sebab dia AJK masjid. Keempat, dia main sebab dia tak apa sihat. Kena main lah. Pasal apa? Duk batuk kerap lah ni. Korang-korangnya habis dalam masjid ni batuk bau. Kelima, main masjid sebab nak ambil borang kat tu imam, minggu depan nak kahwin. Ketujuh, keenam, main masjid sebab pasal nak buat kenduri arwah, nak pergi orang masjid pergi baca tahlil. Ketujuh, main masjid sebab nak ambil kemah masjid, nak buat kenduri. Kelapan, main masjid sebab pasal aku yang buat masjid ni, aku bagi banyak, aku nak main. 9, main masjid sebab pasal bulan Ramadan nak main. Ke-10, main masjid sebab main lah pasal apa? Kawan ramai di sini. Siapa di sini main masjid kerana rindu kat Tuhan dia? Angkat tangan. Rindu dah kat dia. Tuan-tuan rindu dah kat dia. Jangan menghurung, sekali dia bagi test lagi bunga. Jangan doa abang, aku rindu padamu ya Allah. Dia hantar main ujian sekali tidur. Main kerana apa? Kerana aku teringat sangat dekat dia. Pasal dia teringat kat aku. Setiap saat yang berlalu dia teringat kat aku. Aku tak boleh lupa kat dia. Aku selalu ingat kat dia. Aku main sebab aku teringat kat dia. Berapa orang main masjid kerana ni? Ni lah hati mati. Tajuk pun cantik lah kan. Saya ada tunggu kalau bagi tajuk. Bagi tajuk tu kena kita faham lah ni. Tak apalah, saya katok-katok habis balik lah. Saya pun tak kira ada lagi kuliah ni. Kuliah insya dekat Kebun Sirih tu. Ada lagi. Mereka ada tunggu. Ustaz jangan tak main Ustaz, jangan tak main. Kami tunggu ni. Saya buh tuan-tuan tu. Saya bersambung sana pula. Sagak apa lebih kurang. Kata saya nak balik lah. Tuan-tuan nak faham lagu mana nak buat, tuan-tuan punya hal. Sebab mati besok saya tak tuntut dengan tuan-tuan, tuan-tuan jangan tuntut dengan saya. Main pandai, balik pun pandai. Pandai buat, pandai
tanggung. Tak ada siapa nak tolong kita. Sebab daripada awal Tuhan cipta kita, kita tak pernah ada dengan siapa-siapa pun. Kita ada dengan dia. Cuma kita tak tahu kata kita ada dengan dia. Jadi kenapa Tuhan buat? Nak suruh kita menikmati nikmat kewujudan. Macam mana boleh nikmati? Bila Tuhan bagi akal. Akal boleh tahu, boleh faham. Sebab tu Tuhan tak buat lebih, dia buat dua ya. Kalau dia buat kanan, dia mesti buat kiri. Akal saja boleh faham ni kanan, ni kiri. Kalau dia buat tinggi, mesti dia buat rendah. Kalau dia buat gelap, mesti dia buat cerah. Semua tu untuk kita faham. Ni untuk untuk membezakan. Kalau dia buat kaya, mesti dia buat miskin. Kalau dia buat sihat, mesti dia buat. Kita saja boleh memahami semua keadaan ni. Persoalannya, ketika kita sakit, apa yang kita faham? Dan ketika kita sihat, apa yang kita faham? Biasanya contohlah, orang sakit berdoa apa? Kalau berdoa minta apa? Tu orang biasa punya minta, ya Allah, bagilah aku sihat. Pasal apa? Sakit dia bukan mau. Walhal, macam mana orang sihat boleh menilai kesihatan dia? Bila dia pernah sebab tu dia buat sakit. Hang tahu sihat sebab hang pernah rasa. Sebab tu bukan sakit dan sihat tu nilai, memahami yang tu nilai. Sebab tu orang yang faham, dia kata apa? Ya Allah, sakit ni hang bagi dan aku tak mampu nak tanggung. Hang bagilah aku mampu tanggung. Ni orang yang hati dia hidup. Orang yang hati dia mati, ya Allah, hang bagilah sihat. Tuhan tanya, hang tak puas hati ke? Hang tak puas hati ke sakit tu dia ni? Mana orang lebih dekat dengan Tuhan? Waktu sihat ke waktu sakit? Dia tak mau. Dia nak tukar Tuhan buat tu, nak minta sihat. Tuhan kata, aku bagi sakit kan sebab aku kenal hang. Tak ada pun, ya Allah, bagilah aku boleh bertahan dengan sakit ni sebab aku tak mampu tahan. Sekali lagi kalau hambuh lama-lama aku dekat sini, aku kufur Tuhan. Patutnya lah. Tapi dah, ya Allah, bagilah sihat. Duk sakit, Allah. Sakit mulut, Allah. Piduk diwak ni, Allah. Deras bunyi. Misi kata diam, ada orang nak lena, Allah lagi deras. Misi cucuk jeruk, deras. Bagi sakit, Allah. Bagi sihat, merudum pergi ke mana? Pasal apa? Kita je boleh faham ni. Mana Tuhan, mana hamba. Tuhan tu mana? Tuhan tu yang menjadikan hamba. Hamba tu yang mana? Hamba tu yang menjadikan Tuhan. Lagu mana sifat hamba? Lemah. Lagu mana sifat Tuhan? Kuat. Lagu mana sifat hamba? Bodoh. Lagu mana sifat Tuhan? Pandai. Lagu mana sifat hamba? Hina. Macam mana sifat Tuhan? Mulia. Macam mana sifat hamba? Papa kedana. Macam mana sifat Tuhan? Kaya. Cuba tahu yang tu lelong. Cuba sedar kata kita ni hina. Berdirilah Tuhan yang mulia tu. Kerana aku mulia lah, hang hina. Hang pun nak mulia juga. Hang pun nak hebat juga. Nak orang puji juga. Bukankah aku saja yang layak dipuji? Dekat hina tak modok. Pasal apa? Pasal rasa mulia, rasa pandai. Wahai bodoh, piang. Ni kita semua ni bodoh. Cukup bodoh lah. No. Cuba tegak bodoh. Nak ingin. Bini tegur abang, baca tak betul you. Tengok bini, awak ham betul. Tegur sikit tak boleh dah. Bini kata tak betul tajwid tu. Tang mana? Tunjuk. Tu idgham ma'al gunna. Apa guna? Dia tak tahu apa. Bini kata gunna tu dengung dua harakat, nun mati dupang huruf. Ya, dia panggil idgham ma'al gunna, hukum nun mati. Amal ni. Hang dengar sini baik-baik. Kalau hang tak mau berdengung, ambil duduk lain. Kan? Lagu tu lah kita punya perangai. Kan? Anak main tengok apa? Berhenti lah isap rokok. Isap rokok tu dia tahu apa bagus. Ada aku pakai dia kan? Oh, cengih apa main nak abang? Layak ke dia buat muka cengih ni? Layak ke? Main saya nak tanya anak abang tuan-tuan, apa Tuhan kata kat kita? No. Dia kata, Inna khalaqnal insana min nutfah. Sesungguhnya telah aku cipta manusia dari ayak mani. Tuan-tuan sedar dari ayak mani?
Nak mulia apa? Tahu ayat mani? Quran kata nutfah, kita kata ayat mani, sains kata sperm. Semua ada ni. Tuhan tak buat daripada ketua emeh, Tuhan tak buat daripada zamrud, dia tak buat daripada nikah, dia tak buat daripada tembaga, dia buat daripada ayat mani. Pun mujok bukan ayat mani sambil melu. Cerita apa? Siapa boleh minta doa nak jadi orang semasa duduk di alam roh? Ya Allah, bagilah aku jadi orang, bagilah bapa aku ni Sultan Kelantan. Ada boleh buat? Mujok dia pilih jadi orang Melayu ni, mujok saja. Kalau aku pilih mahang orang Kristian, hang Kristian ni. Megah kita orang Islam, megah. Kita ni hebat sangat. Tuhan kata, aku pilih hang lupa. Daripada mana? Daripada tulang suldi pak ya. Sembang apa? Duduk dalam alat sulit bapa, dia tak boh di kepala, dia tak boh di mata, dia boh di alat sulit. Dia faham nak kata leceh. Dia transfer masuk dalam perut mak, lalu ikut dua saluran najis. Belum tahu najis? Tahu najis? Lalu ikut saluran tu, duduk dalam perut mak 9 bulan 10 hari, hantar mai ke dunia ikut saluran najis. Mana ada special pun. Sikit sangat terbit kau tingkap, boleh semua keluar ke pintu. Kau tak faham lah, saya peringat ni. Keluar mai, badan ada pakai baju ni, ada pakai kepiah, keluar mai darah penuh di badan, hanya lendiak lupa dan lari dalam perut penuh dengan tai, penuh dengan air kencing, penuh dengan darah. Ni dalam surau ni sembang roh tak keluar, wangi lagi, roh keluar lagi, agak-agak berbangkai, tahu? Tu pun terlupa gitu. Hebat tu. Kerana kita tak tahu, dia paksa lah sujud. Dia paksa nak suruh rendah pasal asal kita kan sujud. Dia paksa tu. Tengoklah, rukun sembahyang dah 13. Sujud rukun nombor berapa? Kira pula. Sujud rukun nombor 7. Semua satu. Niat satu, berdiri betul satu. Takbiratul ihram satu. Betul? Baca Fatihah satu rakaat satu je. Rokok satu, i'tidal satu. Betul? Sujud? Nampak? Sujud dua. Duduk antara dua sujud satu. Duduk dalam tahiyat satu, baca tahiyat satu, baca selawat satu, bagi salam pun satu. Tapi sujud pasal apa kena dua? Mesti siapa sujud satu betul, mesti sujud dua. Sujud pertama kenal dah, sujud kedua mengaku hang Tuhan, tak ada lain dah. Mana dah tiru semua. Walaupun buat hari-hari tetap tiru. Betul tak Tuhan kata? Fawailul lil musallin. Celakalah mereka yang solat. Siapa tu? Siapa yang celaka tu? Hak ni tiru dia lah. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang semayang dia lalai, main-main, bukan dia tahu apa tu. Semayang bermula dengan apa? Niat. Tak betul. Sekali lagi. Semayang mula dengan apa? Semayang mula dengan wudu. Tak ada wudu pun boleh niat. Hang niat lah apa pun, wudu tak ada, sah. Wudu mula dengan apa? Niat. Wudu mula dengan taubat. Taubat itu tujuan dia. Anggota wudu ada berapa? Kira tu pula kan. Kita habaq nombor je daripada kira nak kira. Anggota wudu ada 4. Nombor 1 muka, nombor 2 tangan, nombor 3 kepala, nombor 4 kaki. Baik, pasal apa kena basuh 4 ni? Pasal kotor. Antara muka dengan punggung mana yang kotor? Kalau nak basuh pasal kotor, antara muka dengan punggung, hak mana yang betul-betul kotor? Antara muka dengan punggung, yang mana tempat kotor? No, betul lah, hati mati betul ya. Maknanya muka ni kotor. Pasal apa? Pasal ada najis ke? Habis tu kata muka kotor. Saya tanya muka dengan punggung ni mana yang kotor? Pasal apa punggung tak jadi wajib? Pasal apa muka?
Tak percaya? Saya beritahu. Basuh tangan sampai mana? Ketiak basuh lah. Pasal apa lemah tak basuh? Tu yang saya nak relate tu. Bukan basuh anggota, bertobat sombong. Ni tempat sombong ni. Sebab tu dia duduk atas tanah bila sujud. Ni sombong cukup kuat ni. Sebab tu kena sujud. Ni pun bagus tu. Dia buh kapet. Allah Ta'ala buh kapet. Tu imam dah 3 lapis tau. Esok dia tabuh dalam akhirat tu. Pasal apa nak tinggi pada orang sujud? Apa lebihan? Kalau imam tak buat dosa. Tu imam ni makmum baca silap tanggung semua. Jadi imam makmum baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Cukup dah tu imam kena. Huruf ghain pergi sebut ghain. Berungkui. Kita pun kita wahala kita ni. Huruf hijaiyah Arab ada 28. Fatihah kena baca 17 kali sehari. Dalam Fatihah semua huruf ada kecuali 7 huruf ni apa yang tak ada dalam Fatihah? Bukan kita ambil tahu pun main baca siratal ladzi. Kalau tak kalut nak pegang kenduri, siratal ladzi dia tak tahu zal mana, zai mana. Berlaku kat kita assalamualaikum kum dia tak tahu kum dengan kum. Mak. Tapi lepas semayang megah, aku dah semayang lah, tunggu dia kira besok muntah hijau. Patutnya sedap kata diri ini dalam kehinaan. Pasal apa hina? Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Telah aku sempurnakan kejadian kamu dan keturunan kamu dari air yang hina. Dia abang lah tu hina. Sebab tu sujud tu lambang. Bukan nak sujud sembah dia, lambang kehinaan. Hina ni Tuhan. Hidup dengan najis je hari-hari. Tu yang sujud. Sembah dia buat apa? Hampa tak ada, aku berdiri dah. Tetapi bila kita tak faham nak sembah, lepas sembah rasa seronok, gunung-gunung boleh sembah. Wahai, jiwa mati sampai mati. Tak hidup jiwa dengan Tuhan ni. Sebab tu kita ambil semayang, kita bertobat. Sebab tu basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Basuh kepala ni patutnya macam mana? Patutnya lah nak tunjuk, nak buang rupiah ni lagi, tunjuk payah. Celup ayam untuk gosok di belakang. Ni yang Nabi buat. Celup, gosok. Kita ambil ambil cuci kepala guna. Pegang. Tang. Kita yang perangai tu. Celup tong. Tuan-tuan pernah tengok tak orang basuh kepala celup dalam kolah? Angkat naik. Lepas tu orang tanya, basuh apa tu? Basuh kepala. Patutnya tu lah basuh. Tapi basuh tu je. Sebenarnya dia basuh apa? Ni basuh putak belik ni. Ni basuh sombong ni. Tok Imam menyombong, Tok Bilal menyombong, Tok Siap menyombong, AJK menyombong. Tak apalah ada pangkat, makmum cabuk dia pun menyombong. No. Sorry lah, kasar ni. Lagu ni khusyuk, saya tengok semua orang tu semua. Tuan-tuan lagi sengah, lagi saya rata. Bini kata, abang, tolong jemuk kain saya. Hamai sini. Hang tahu tak aku siapa? Aku CEO kilang. Jemuk kain nak kerja-kerja aku lah. Tolonglah, saya tak dan. Hamai sini. Hang tahu tak penyedai dah tepi jalan? Saya kalau sedai baju orang lalu macam mana? Contoh je ni. Aku ni CEO, saat itu imam lalu macam mana? Tok Imam mulut jahat. Dia kata aku lah. Ini bukan imam sini. Imam contoh saja. Bini pun kata tolonglah. Hamai saya berabang. Ni aku tolong hang last lah. Lepas ni jangan suruh aku. Hang suruh aku lepas ni dengan hang sudah. Kan? Ambil besen, wapi tempat penyedai. Gagau baju tu tak tengok dah baju apa. Angkat kaftan. Baju kelawak 4 segi tu. Baju kelawak bini dia lah. Tengok timur nampak barat ni. Suka pakai baju-baju je ni. Kalau lepiak sidai cepat-cepat takut tu imam lalu. Sidai imam lalu semua. Imam dia tengok dari hijau nampak macam CEO.
Pergi dekat sikit, tutup sui motor. Imam buat CEO sidai baju tidur bini. Cerita ke tu kampung. Dia tak mahu. Cuba tengok Nabi buat kerja apa di rumah. Pasal apa? Nabi buang habis sombong-sombong kita dah. Sebab tu kalau sembahyang tak boleh buang sombong, hati itu mati. Sebab tu orang yang main sujud ni hilang sombong dia. Hilang hebat dia. Tak teringin pun dipuji. Pasal apa? Dia tahu hina Tuhan apa dah dari air yang hina. Dan Tuhan kata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Yang telah mencipta manusia dari seketui darah. Tuhan buat dari najis tu. Darah ni najis mutawasitah. Tuhan buat kita dari najis sederhana. Hebat apa? Tuhan test dengan pangkat, sombong. Test dengan duit ringgit, menyombong. Test dengan harta, sombong. Test dengan ilmu, so semua menyombong. Sebab tu kalau tak ada semayang, kita jadi iblis. Munjuk semayang ada sehari 17 kali, 17 rakaat, 5 kali. Selamat sikit. Paling tidak, kita minta ampun setiap hari. Kalau tak ada semayang, tuan-tuan, hati keras kedekian. Dengan sombong, belagak mau cukup. Habis semua kita berkelahi. Pasal apa? Orang semua tak betul, kita yang betul. Atas tu Tuhan perintah untuk kita solat. Walhal kalau ikutlah solat tu apa? Anugerah Allah atas kasih dan sayang dia mengiktiraf kita sebagai hamba. Tu solat. Aku iktiraf hang sebagai kekasih aku. Berlakulah solat tu. Sebab nama aku bukan sembarangan orang boleh sebut. Aku pilih je boleh sebut nama aku. Sebab nama aku tersangat mulia. Hak mana aku tak pilih, tak akan boleh sebut nama aku. Jadi kita dapat pilihan khusus Allah Ta'ala untuk kita jadi orang yang beriman. Ni hati hidup ni. Bila kita kenal kita siapa, kita kenal Tuhan siapa, kita jadi orang yang sangat taat. Tu baru taat. Bila jadi orang yang taat, kita duduk atas Muslim betul. Apa dia sifat orang Muslim ni? Apa sifat besar orang Muslim? Dia tak ambil, dia banyak bagi. Kita banyak ambil ke banyak bagi? Tak percaya? Saya bagi contoh saja. Contoh saja. Tuan-tuan beli ikan jenahak. Nak buat apa? Gulai. Gulai ikan jenahak ni, ambil rempah, giling. Beli ala gapa semua tak boleh, giling. Ambil rempah, jintan manis, jintan putih, bawang merah, bawang besar, cabai kering, kuning hijau, giling lah. Tokak air pendai, apa tak boleh buat. Apa? Giling, ambil alba campur, ambil kari pulai, ambil bawang putih, bawang merah, tumis lah. Lepas tu masuk rempah, masak betul-betul. Ambil tomato sekerat, blend tu. Bagi dia masam kau ya. Hak tu tak tahu, jangan nak pergi kandang. Buatlah sendiri, Tuhan bagi akal, awak tak buat. Depa yang untung pakai akal kita, ngengah. No, kau tahu ustaz ni apa? Masak-masak musuh. Benda Tuhan kata aku bagi dah semua sifat aku dekat hang. Hang tahu, hang reti, hang faham. Pasal apa hang tak buat? Boleh kat orang Yahudi, orang di pulau semua. Depa ni gagah tak beriman. Kalau depa beriman, kita semua tak ada lah atas dunia. Buat gulai, kena gulai pagi-pagi, kena dengan roti canai. Mesti marvelousnya. Contoh beli ikan jenahak yang bersiang siapa? Siapa bersiang? Siapa hari ni pun tu Bersiang, sisi ikan tu besar, naik muka siapa? Naik muka kita kan naik muka mereka? Naik muka mereka. Ada kita ambil tahu. Saat ni mereka pergi semayang, tak nampak sisik tu. Sedang-sedang ada sisik. Nak kena semayang semula. Tengok, mereka nak kena buat balik. Saat lagi basuh ikan tu hanya ada di tangan siapa hanya? Tangan mereka. Saat lagi ambil garam kunyit, goi. Kuning kuku siapa? Kuku mereka. Ambil ikan tu pergi goreng. Meletup mata ikan dalam minyak panas tu. Minyak panas tu naik muka siapa? Mereka ambil ikan buah dalam pinggan Maidah, siapa tolak? Mana dia Islam? Dalam rumah Abu Talib pun sampai tunjuk peluang. Makan nasi licin semua lagi pinggan siapa masuk? Kita buat apa? Lenggak depan TV, buka kipas angin, dia nyanga. Tanya,
Muhammad Rasulullah. Oh, hebat. Banyak tu yang punya Muhammad simpan lah. Betul apa tanya tengok? Tanya tengok. Kod kata Halimatun Sa'diyah bukan sini, tak lain kan, contohnya ya. Terima kasihlah awak masak dekat saya. Dah bertahun-tahun dah. Terima kasih nyak-nyak. Tak ada apa saya nak beri kat awak, tapi tiap-tiap malam saya tak pernah berhenti doa kat awak. Cukup lah, bahagia dah. Ada. Apa gulai kurang garam, mau ambil perlahan seluk dalam gulai. Tanya Muslim, wa ana minal muslimin, baca doa benar. Mana ada Muslim? Mana ada Muslim? Siapa di sini? Tiap hari bawa main surau RM1. Tiap hari RM1. 30 hari RM30 bagi surau kat tangan. Mana dah? Sembang je. Kau nak bagi 100 mana sangat? Tiap-tiap rumah. Ada berapa ramai rumah orang Islam? 100 buah rumah. Satu rumah hantar seorang main sembahyang subuh. 100 buah ada orang. 100 orang, seorang bawa seorang RM1. Ada berapa ringgit? Kalau sehari RM1 sebulan, 3,000 surau dapat. Ada ke? Mana dah? Sembang terkepiah apa? Mereka kata punggah lepas ni apa ni dah? Sekali ni lah. Panggil aku tak sanggup kena. Kena kiri kanan depan belakang. Tunggu berapa hari. Saya memang nak sentai pun kan? Main pujuk-pujuk panggil ustaz lain. Tuan-tuan panggil saya, tuan-tuan tahan telinga. Memang saya nak kata macam mana? Tak ada siapa nak bang kita tu. Mangkit pagi pukul 3 pagi. Kononnya nak sembahyang tahajud. Pergilah bilik ayah. Apa lebih kurang keliap, main sembahyang tahajud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai semua bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam. Nampak bini dia tidur, rekod. Lepas tu sebab bini tak bangkit, dia tak ada sembahyang, dia tidur lah. Kita lepas sembahyang ni atas Islam tadi, atas Muhammadur Rasulullah, jiwa yang seperti dia tu, kita angkat kat tangan. Ya Allah, yang duk lena tu buah hati aku, yang duk lena tu kekasih aku yang hang bagi dekat aku. Sesungguhnya dia tak mampu tanggung segala benda berat Tuhan. Jangan bagi dia tanggung. Ampun dosa dia. Jangan tuntut dekat dia. Kalau hang nak tuntut juga, tuntut dekat aku. Sebab aku tak mau dia binasa. Ada kita doa kat bini aku tu. Lepas tu nak main cerita kita rajin main surau sembahyang rajin. Apa-apa. No? Pasal apa? Islam tu sifat dia memberi. Paling tidak orang main surau buat apa? Allahumma fil muslimin wal muslimat. Tuhan, ampunlah dosa kami Islam lelaki dan semua orang dapat. Tu Islam. Doa kebajikan untuk orang. Lepas kita nak cerita Islam. Pasal apa tak boleh betul macam tu? Sebab hati kita, hati ni yang buka hati tu. Dan Tuhan kata, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci aku yang telah memperjalankan hamba aku daripada dalam gelap keluar main tempat cerah. Dalam tulang belakang ayah pun gelap, dalam alat sulit ayah pun gelap, dalam perut mak pun gelap, mai tang ni baru cerah. Dialah bawa asalnya bodoh, dialah kurniakan ilmu. Dapat ilmu, Tuan yang kurnia tu kita tak kenal, kita duk kata kita yang pandai. Kita duk kata kita yang hebat. Oleh kerana kita tak faham, maka Tuhan bantu kita dengan hukum, perintah, suruh dan larang. Sebab nak buat sendiri kita tak faham, Tuhan bagi paksaan. Dia buatlah rukun, dia buat sembahyang. Sembahyang tu paksaan supaya kita jadi betul-betul orang yang patuh, jadi betul-betul orang yang ingat. Nak suruh ingat saja-saja, mana nak ingat? Nak kena paksa baru ingat. Walhal kalau betul-betul teringat. Tadi Tok Bilal azan, tuan-tuan dengar Tok Bilal panggil ke? Tuan-tuan dengar Allah Ta'ala panggil? Tanya orang keliling taman ni, dia dengar siapa panggil? Dia dengar Tok Bilal. Kalau dia meluat kat Tok Bilal ni, dia nak main. Tetapi kalau dia dengar Tuhan panggil, berani dah duduk di rumah. Tak ni saja beza dia, kenal dengan tak kenal. Kalau tak kenal, apa jadi? Macam ni kalau tak kenal. Buka pintu rumah pagi esok, keluar-keluar ada ular tedung selah. Duduk depan pintu, duduk panggung elok. Tuan-tuan nak berhenti ke tuan-tuan nak pergi? Akai kata, berhentilah. Dia puas lagi, makan tak habis. Maknanya atas kenal kata ular, kita berubah diri, terus jadi keras. Pasal apa? Kenal. Besok pagi
Buka pintu, jumpa duit 105 keping. Tang tu juga. Nak berhenti ke nak pergi? Tang ni saja kenal. Tuan-tuan tengah bawa BMW, naik highway, speed limit, no, had kelajuan kebangsaan 110. Bawa BMW 5 siri, nak tekan berapa? Baru beli 4 hari. Tuan-tuan nak tekan berapa? 110 baru mula, 15 baru nak derah, 18 baru sedar. Pederah 18, speed limit 110. Tengok 1 kilometer depan ada kereta lampu biru atas, umur 2 berkelip. Tuan-tuan kenal tak kereta apa? Nama dia kenal lah. Lah ni kenal tuan lah kereta ke kenal lampu? Baru kenal lampu, meter tinggal berapa? Tengok, kenal lampu tinggal 110. Warak, cek tali pinggang. Nampak tak atas kenal lampu ya? Tuan tak kenal ni. Pergi dekat, rupanya bukan polis, plus lampu oren rosak. Mesti dia hampunya bodoh plus ni orang tengah dekat. Nampak tak atas kenal? Kerana kenal Tuhan, tak sampai waktu nak semayang dia standby dah. Kerana dia kenal Tuhan tu. Allah tergulin dah. Dia ada. Tengok, bersilat terbalik lagi. Kerana kenal Tuhan, semayang tak kalut. Pasal apa? Aku tahu dengan siapa aku berhadapan. Ini baca tasbih, Subhanallah. Malaikat kiraman katibin tak tahu nak tulis apa. Ini baca apa tu? Nak kata bunyi Arab pun tak, nak kata bunyi Melayu pun tak. Cuba kenal tu, malu. Mesti baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Baru betul tu maknanya semayang. Tak ada makan ni tahu balai buat. No, bukan tuan-tuan, orang lain. Tuan-tuan je okey apa sama orang mana. Pening kan. Lepas kata ustaz ni sendiri, dia keluar tu, kita tunggu depan pintu kan. Kita pernah nampak seorang ustaz bagi dia terguling tu. Dosa lah, saya main nak habang kan. Saya bukan nak mengajar, saya sendiri pun duk belajar. Saya nak habang fazakir, beri peringatan. Innama anta muzakkir, kamu tidak lain melainkan yang memberi peringatan. Saya peringat saja, kasar dah sikit. Tuan-tuan habang cari saya bahasa kasar dah keluar. Tapi kasar tu ni bagus, mesti lepas ni dia bersembang. Gila ustaz tu. Mesti dia bersembang, korang dia teringat balik seorang tak main rugi, tapi yang tak main membagai juga tak kenal. Aku main semalam, aku kena rapat nak kata tak budi ya. Tak ada Tuhan kata tawasau bil haq. No. Pesanlah dengan kebenaran. Tawasau bis sabr, pesanlah dengan kesabaran. Saya pesan saja. Jadi tuan-tuan ambil lah elok-elok tu. Hak tak elok, tuan-tuan tinggal lah. No? Tapi kena ingat, hati kita bukan benda mati, hati kita hidup. Kalau hati kita tak hidup, Tuhan bagi dah dalam Quran amaran kat kita semua. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Akan aku penuhkan neraka Jahannam itu kebanyakannya, kasira, kebanyakannya dari jenis jin dan annas, manusia. Ya, bukan sikit, banyaknya duduk situ. Pasal apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang memiliki hati tapi tak mau faham. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka yang ada pandangan mata melihat tidak mahu memahami. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka yang ada pendengaran mendengar dan tidak mahu memahami. Ulaika kal an'ami bal hum adallun. Mereka ini seperti binatang ternak. Betul tak saya kata lembu ni? Ulaika humul ghafilun. Mereka ini adalah yang cukup ghaflah, lalai. Siapa ada hati tak mau faham, lalai. Tuan-tuan faham tak kenapa Allah Ta'ala buat siang dan malam? Kerana tanda-tanda kebesaran. Apa yang besar? Rahman dan Rahim. Hang tak nampak di balik gelap tu kasih aku dan sayangku dekat hang? Hang tak nampak di balik cerah kasih dan sayangku dekat hang? Dia buat sebulan 30 hari. Hari-hari dia tukar. Betul? Hari-hari dia tukar. Gelap cerah. Nak suruh ada kepekaan bila melihat gelap dan cerah. Nak mengembalikan hati kita kepada dia. Tanda kata kita ingat.
Tak mau ingat, dia suruh semayang sehari 5 kali, sebulan 150 kali. Nak suruh ingat, tak mau ingat, dia tukar daripada Muharram jadi Safar. Aku bagi ke hang 150 waktu lagi. Hang tak mau semayang, aku tukar pi Rabiul Awal. Tak mau juga, aku tukar pi Rabiul Akhir. Semua hang tak mau ingat dekat aku bagi hang Rejab. Aku offer dekat hang keampunan, aku offer dekat hang taubat. Hang tak mau juga, aku bagi Syaban. Aku tukar Syaban, hujan sekejap, renyai sekejap, lebat, tukar panas terang, panas lembut, supaya dengan semua benda tu hang kembali ke aku. Hang tak mau juga, aku bagi ke hang Ramadan. Aku tawarkan keampunan dekat hang. Aku tawarkan ibadat yang penuh dengan kebajikan untuk hang. Aku tawarkan kehebatan untuk hang. Hang buat bukan kerana aku, hang buat kerana benda-benda tu. Aku tukar pi dekat Syawal, hang gembira lah apa-apa. Hang tak mau ingat juga, aku bagi Zulqaidah. Hang tak mau ingat juga, aku bagi Zulhijjah. Tak mau juga ingat aku. 365 hari aku bagi hang, tak mau ingat. Aku tukar rambut hitam jadi putih. Hang tengok rambut putih pun hang tak faham, kata aku suruh ingat. Aku tukar kulit cekang jadi kendor. Aku tukar mata cerah jadi kelabu. Dan aku tukar telinga dengar jadi tak dengar. Tanya lain, habang lain. Mai mana Pak Long? Mandi dah. Habis. Ini tak boleh pakai. Hak tu pun hang tak mau ingat dekat aku bubuh hang di hospital sebelah dia. Bubuh sombong atas muka hang. Aku bubuh wayar kiri kanan hang. Hang tak mau ingat juga, aku bubuh hang belakang masjid sebelah dia. Hang tunggu tang tu. Esok kiamat aku bagi hang bangun, aku akan tanya dekat hang setiap satu yang hang buat. Adakah hang ingat aku? Bungkui tuan-tuan nak jawab guna ni. Kita nak kena jawab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Amalan kamu yang sebesar zarah, seandainya ianya baik, aku akan tuntut. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amalan kamu yang buruk walaupun sebesar zarah, aku akan tuntut. Tuan-tuan mai duduk di masjid ni, di surau tepi tu, duduk sembang pasal dunia. Baik ke buruk? Esok dia tuntut walaupun duduk di surau. Kalau duduk di surau sembang pasal dunia, seronok dengan dunia, Tuhan hak duk kenal ni tak kenal, agak-agak di market orang sembang apa. Tengok kita nak kenal esok. Sebab tu dia kata wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa duk jalan saat-saat manusia dalam kesempatan. Tak ingat aku. Illa alladhina amanu, kecuali mereka-mereka yang kenal, yang tahu, yang faham. Hak ni kita rugi. Wa amilu salihah, dan beramal dengan amalan soleh sungguh-sungguh. Tawasau bil haq, mereka yang berpesan atas benarnya aku. Tawasau bil sabr, mereka berpesan atas kesabaran yang aku tuntut dari mereka. Puak ni yang tak rugi. Lain semua duduk dalam khasirin, rugi. Noh, pukul 9 lebih lah. Saya nak kena selapak macam mana pula. Umur panjang, jumpa lagi. Noh. Telefon saya mati dah. Mati dulu pada tuan-tuan. Royuk dia dah. Terus telefon lah ustaz lain main ganti. Tengok hidup lagi. Saya main pula. Main tuan-tuan yang mati dulu. Saya ajak siapa yang ada, siapa yang mati, pergilah mati kan. Cuma tak tahu siapa dulu. Boleh jadi saya dulu, boleh jadi tuan-tuan dulu. Tapi besar harapan saya, tuan-tuan dulu. Tak buat kerja apa, ngengah mati boleh buat, saya mati selama. Dan tuan-tuan, masuk kubur bukan pasal malam. Bini segak guna pun tinggal. Anak cerdiknya dah pun tinggal. Pasal apa? Tuhan kata hamil seorang balik pun seorang. Tak ada siapa teman kita. Yang teman kita apa dia? Ma'rifah, kenal. Siapa tak ada ma'rifah, amalan pun tak teman. No. Dan jangan harapkan siapa-siapa pun. Benda ni semua amanah Allah. Jangan gantung harap dengan siapa pun. Gantung kat dia. Pasal apa? Siapa pun tak boleh bagi kat kita sebarang pengharapan. Sebab semua orang mengharap pada dia. Baik bergantunglah ni. Tak bergantunglah ni kena kenal dulu. Tidak bergantung mana. Tidak hidup merepek banyak. Baik kenal betul-betul, bergantung pun selamat sikit. Pasal apa? Kita mati, meneru hantar. Dia pun tak masuk. Yang masuk kita. Hantarlah sejuta orang pun, kita seorang-seorang masuk. Bini tengok-tengok, riak-riak, curi-riak, pingsan. Bini dia pingsan, nak balik cepat. Bini balik. Anak kubur, anak balik. Tinggal siapa? Tinggal kita terkulat-kulat dalam tu. Layak buruk ingat atas dunia ni, ambil hang punya buat. Ambil pulut dengan sarawak tu hang kubur. Saya pesan kat bini saya, dengar sini baik-baik. Awak pula, terus ada pula-pula ni.
Aku mati esok, hang tanam aku jauh-jauh sikit. Awak pula, aku ada potensi jadi hantu kat 5 balik kampung. Habis tu, aku mati sekali. Habis dah 4 bulan 10 hari. Hero mana akan main? Tu dia baik punya sega, kaya pula tu, masuk bina hang. Hang nak fikir kan? Jadi aku dalam kubur kena tabur. Hampa buat kenduri arwah tak makan pun. Yang makan apa? Kata kenduri arwah nganga tak boleh makan apa. Tabur nasi semua hampa, lepas tu kenduri arwah pun. Hampa baca semua selesai, hak duk kena tabuh dalam kubur, duk kena kenyak aku seorang. Hampa dapat suami baru ya ni. Penat kereta yuang sana yuang sini. Aku terkulat-kulat dalam tu. Banyak cerdik. Alang-alang nak kenal, kita kenal sama-sama. Bini saya lah, bini Sultan nak saya tahu kan. Pasal apa? Saya 2-3 tahun sudah masuk hospital Sepang Daya ni. Saya tak apa, orang tak kira pakai umum bi, jenuh kita. Doktor marah lah. Mai ramai-ramai nak berehat, mai buat apa? Kalau mai awak seorang 10 ringgit apa, okey ke? Mai lah, dalam kita tak beritahu ni sahabat, mangkak ni mai juga. Ustaz, Assalamualaikum. Mai dah kan. Tak ada masuk ya. Ustaz sabar, ni semua dugaan Allah, ni semua ceramah kat kita. Dah lah aku duduk sakit, jangan ceramah apa. Siap baca innallaha ma'as sabirin. Baca ayat pun cukup. Nak tolak tak boleh, betul kan? Sabar. Ni semua dugaan. Dalam duduk sabar tu ada buah apple 3 biji. Dia tanya saya, tak ada orang makan. Dia sapu licin, dia kata kawan ni. Kata hang ni maaf, betul lah hang. Mai sabar. Kita semua ni dugaan. Kita semua ni kena menghadapi benda ni. Tak kena kat hang, hadapilah, ni kena kat aku. Tak apa Ustaz, sabar. Dulu belajar kita. Jarum ni kalau pindah pergi ke hang pun elok lah. Ni. Habis salam semua dia keluar. Dia patah balik. Dia main kat saya, dia kata, Ustaz, hang sabar, hang kalau anak bini hang jangan bimbang. Aku tolong tengok. Dia nak tengok dah. Kita tak mati lagi, dia nak tengok dah. Kita bungkus bi. No. Ya lah, umur panjang dah jumpa lagi. Seronok jumpa tuan-tuan melengur. Seronok apa hati tengok tuan-tuan kena melengur. Dalam perut ustaz ni aku keram betul. Aku rasa nak pergi pijak dia. No. Dan kutip elok-elok sudah. Hatta elok tinggal. Makan roti mengali. Jangan kacau mengali roti. No. Ambil roti lah, mengali lebih ke dia. No. Saya ni mengali, ilmu tu roti. Tuan-tuan ambil ilmu tu. Saya habis lah. Cuma jagalah mengali sekali roti kerap. Saya ni postman bawa mai surat. Tuan-tuan nak postman kan nak surat? Nak surat. Tapi siapa yang bawa? Jagalah postman. Nak bagi postman suka hantar surat, suruh anak dara tunggu. Jangan suruh tok tunggu. Dia kata tak faham lah Ustaz, benda apa. Bagilah ramai lagu ni, baru seronok ceramah. Mai 10 orang, menguap 2, tinggal 8. Hak menguap ni hang cerita pasal neraka apa? Wah. 8 ni lah duk harap boleh faham. Sembang pula 2. Tajuk apa? Popek. Dia pun menyembang. Tinggal 6 ni tak faham dah. Nak bangkit tengok kena marah. Lukis kapek sampai hancur. Tinggal lagi 4 ni lah kokok boleh dengar. Merah kencing pula 2. Saat bilik ayak tinggal lagi 2 ni main telefon seorang. Dia tekan hak tu, dia tekan hak ni. Tinggal seorang ni kerja angguk kan. Angguk tinggal ustaz seorang. Ni ramai lagu ni. Tak lah kira. Ni saya rasa tak ada yang lain. Pasal apa? Tengok. Saya dah tengok tuan-tuan. Tuan-tuan duk tweet saya nampak. Tuan-tuan duk sembang saya nampak. Saya nampak gagah tak kata. Kalau tak mau dengar, pergi duk hilang. Gagah tak kata lagu tu kan. Saya duduk depan tuan-tuan. Tuan-tuan kalih sila saya tahu. Kalih cemuih dengan kalih lenguh pun saya tahu. Tuan-tuan kalih pasal lenguh tahu. Kalih pasal cemuih pun tahu. Cakap duduk dalam ni, tak cemuih lagi lah. Pasal apa? Duduk kenal. Dah tahu ustaz main jauh-jauh. Buat nuri. Tak habis-habis karipak. Bagi karipak besar gelas ni 4 kali berpak, inti tak jumpa air. Kau dekut lah buat karipak pun. Buat bihun Singapura. Warna betul tak? Buah hudang belah ekor sikit, kepala dia masih habis. Hang tahu dah ustaz main jauh-jauh buat nasi tomato.
puyuh goreng madu. Buat ustaz seorang dah halim balik makan di rumah lah. Ada ustaz macam tak kisahlah, nak buat tak buat sudah, tapi kalau buat tu bagus lah. No. Dan ibu-ibu dengar sini, nak abang jaga 4 benda. Pertama, jaga solat. Ibu lepas huruf ain, huruf apa? Ghin, ni ada macam ghin. Dalam hijaiyah Arab ghin tak ada, yang ada ghain. Tengok batal dah Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau ghain pergi mana? Ghairil betul. Bungkui. Siapa jadi suami kena? Siapa tak ajak bini, nak ajak baku pun dia. Hang tak tiap mai lah ngaji, tok guru mai dengan apa? No. Jaga solat. Kedua, jaga puasa. Puasa ibu-ibu. Hatruk ni Nombor 3, tutup aurat. Bungkui. Orang perempuan ni dia suka cantik. Jumpa batu, boh. Jumpa dawai, boh. Jumpa siput, boh. Apa saja jumpa dia, boh. Balut tudung ni berjela-jela. Balut jerat tudung. Dia tanya lelaki dia, ada belek ni tudung. Nak boh tahu nak? Lelaki dia kata, mana aku tahu tudung hang nak hang boh lah tahu nak aku. Boh atas kepala, batu satu. Kepala boh ni rosak mikrofon ni. Tami satu. Bawah dagu ni panjang. Jenis batu panjang. Nak makan laksa pun tak boleh. Masuk dalam mulut laksa. Dia ingatkan bunga kentan, mujur tak apa-apa. Jalan tunduk, dia ingatkan warak. Tak, berat batu tu. Tutup aurat. Di mana pun tutup aurat. Nak pergi kerja apa pun, pakai pakaian, pergi tanya suami dulu. Faham? Boleh tak pakai macam ni? Suami kata, pergilah, elok. Baru pakai. Jangan ikut suka nak pakai. No. Dan jangan derhaka pada suami. No. Bab tutup aurat ni, mana abang kat ibu. Kalau segak di rumah kenuri, di rumah pun kena. Ni di rumah, astagfirullahaladzim. Pakai baju t-shirt langkawi. Dia buh lorok, dia pakai. Dia buh lorok, dia pakai, tinggal lang. Kami lah. Laki ni tengok migraine. Nak pergi kenuri ni pakai baju sampai laki tak naik. Laki dia makan cucuk dengan kawan di kedai dia tu lalu. Laki tanya, siapa? Kawan bagi penampak sudah. Ini hang lah tongong. Oi, hang tak tahu hang ni siapa. Kalau betul di luar segak, di rumah pun segak. Jangan derhaka pada suami. Nombor 1, jangan suuzon, buruk sangka. Suami pakai samping, mai tanya dia, butang baju Melayu aku kenapa? Nak nikah macam ni. No. Jangan tanya lu. Nombor 2, jangan kasar dengan suami. No. Suami tu tengok bola. Tengok bola Manchester lawan dengan Matampau. Dia bancuh ayam dekat suami, wapi dekat suami, dia berdiri, dia ulok cawan kopi dekat suami, duduk. Suami duduk, dia berdiri. Isteri macam ni dikirakan nusyus, derhaka. Nak bagi cawan kopi ni sila elok, nah, CEO minum. Jangan dia tokak macam cawan tu sudah. Jangan derhaka dengan suami atas perkataan. Kasar. Halimah, awak panggil kaji gigi punya. No. Buat hantu tak baik. No. Cakap no. Itulah yang lain bagi kat suami. Suami nak kena jawab semua. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan ahli kamu dari neraka. Dia suruh kita jaga. No. Mai saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tak bini baca tahiyat? Tak pernah dengar, balik dengar dulu betul ke tak? Hang baca pernah dengar? Dia baca habis. Lepas tu dia pula kata, cuba abang baca, saya nak dengar. Sebelum tanya dia, betul ke elok tu. No? InsyaAllah, terima kasihnya banyak. Sebab tunggu saya. Tuan-tuan tak lari pun saya kira. Faham no? Tunggu saya, terima kasih lah. Nak kenal lagi? Panggil pula. Saya mai pula, terima kasih banyak lah. Pasal abang, bagi ruang untuk saya. Abang. No? Jaga hati ke elok, dah abang dah lagu mana nak jaga. Tuan-tuan buat cantik dah, semayang bagus dah, semua bagus dah. Bagi kenal. InsyaAllah semua benda akan jadi baik. Kalau tuan-tuan tak kenal lagi, tuan-tuan nak reka banyak. Lagi kenal, tak ada reka, benda betul kan? Semayang dah betul dah. Cuma dulu tak kenal, lah ni kenal dah. Boleh buat dengan lebih baik. No? InsyaAllah.
Dan dah ada persarana macam ni, janganlah duk tinggal, mainlah jemaah. Dah ada dah ni, mainlah bagi penuh berkat rahmat terbit ke bumi, keluar turun dari langit, kerana kita memperbetulkan, mengelokkan urusan kita dengan Allah. Tentu Allah Ta'ala elokkan urusan kita dengan sama kita, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Lebih kurang minta maaf banyak-banyak. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijah ikhtamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.